Magenta, creamy tebu enak dan tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Bisco cheese pastinya pilihan semua. Bisco cheese, wow. Bisco cheese, Bisco cheese, Bisco cheese, nikmat dalam setiap suapan. Bisco cheese, nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake di Magenta, creamy tebu enak dan tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Bisco cheese pastinya pilihan semua. Bisco cheese, wow. Bisco cheese, Bisco cheese, Bisco cheese, nikmat dalam setiap suapan. Bisco cheese, nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake di Magenta, creamy tebu enak dan tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Bisco cheese pastinya pilihan semua. Bisco cheese, wow. Bisco cheese, Bisco cheese, Bisco cheese, nikmat dalam setiap suapan. Bisco cheese, nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake di Magenta, creamy tebu enak dan tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Bisco cheese pastinya pilihan semua. Bisco cheese, wow. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat petang. Ya, apa khabar semua? Apa khabar semua? Alhamdulillah pada petang ini memang Zia ada kesempatan untuk live ya dalam IG ya, platform Bisco Cheese Official HQ dan juga dalam Facebook ya. Hai, apa khabar Balkis? Apa khabar Isma? Ya, terima kasih bersama Memazia pada petang ini. Jadi Memazia ingin sembang bersama Memazia hari ini, tengah hari ini seperti biasa. Ya, tajuk yang Memazia biasa buat pada tengah hari adalah ya berkaitan dengan menjadi ketua. Jadi tak semestinya menjadi ketua. Ya, tajuk aja menjadi ketua sebab dia boleh digunakan juga sebagai pengikut. Jadi hai. Ya, bagaimana dengan pilihan tajuk Memazia pada hari ini? Ya, iaitu nak buat keputusan. Ya, nak buat keputusan biasanya Memazia sebut aja. Okey, dalam menjadi ketua, katakan terutamanya dalam menjadi ketua mengikut style kepimpinan kepimpinan teragih. Ya, kepimpinan teragih, kepimpinan kepimpinan yang membuat keputusan semualah ya, teragih, autokratik pun menggunakan proses yang sama. Kemudian demokrasi of course. Jadi yang penting di sini ada bezanya membuat keputusan dari segi kepimpinan ataupun leader yang autokratik, yang kuku besi, dia buat keputusan sendiri. Ya, tapi prosesnya sama juga. Ya, tapi dibuat sendiri aja. 6 proses ini dia buat sendiri. Itu adalah autokratik. Kalau hai love Inshira, terima kasih bersama Memazia. Ya, kalau Facebook ini agak suka Memazia nak tengok. Ya, siapa dengan bersama Memazia. Kadang-kadang Memazia tak berdapat nak. Yang ini kalau wave boleh tak? Boleh. Kita kena terus wave ya. Okey. Dia kalau dia terus kena wave. Hai. Jadi kalau katakan kepimpinan kita jadi ketua mengikut demokrasi. Demokrasi ni dia lebih kepada membuat keputusan bersama-sama. Jadi kena buat meeting, bukan kena buat lah. Sebaiknya buat meeting ataupun perjumpaan untuk buat keputusan dalam demokrasi.
ya, apa lagi? Kepimpinan, jenis kepimpinan. Ya, semuanya nak buat keputusan, tak kira kita adalah ketua ataupun kita adalah pengikut, ya. Kita kena buat keputusan. Dalam kehidupan harian pun kita kena buat keputusan, dan sebaiknya kita melalui 6 proses ini. Ya, 6 langkah proses membuat keputusan. Ya, dalam kehidupan harian pun kita boleh aplikasikan. Tak semestinya menjadi ketua. Tapi menjadi ketua ini dia mesti buat. Ikut 6 langkah proses ini kalau jadi ketua. Kalau jadi kita pengikut, ya, lebih baiklah kita gunakan proses ini. Ya, gunakan 6 langkah proses membuat keputusan ini supaya keputusan kita itu lebih kepada realistik dan mengikut tidak mengikut emosi, ya. Dia tidak mengikut emosi, kita mengikut akal fikiran. Kalau kita ikut 6 langkah membuat keputusan. Kalau kita tak ikut, dia lebih cenderung kepada membuat keputusan secara emosi, ya, terutamanya dalam keadaan marah. Ya, dalam episod-episod yang lepas, ya, bukan ketua tapi dalam episod yang slot petang, pukul 5.30, ya, membuat keputusan. Hai Balkis, hai Isma, hai. Bersama Memazia, hai Love Inshira, hai. Jadi bagaimana nak membuat keputusan yang tidak mengikut emosi. Jadi kalau pengikut, ya, sepatutnya kita memahami kalau ketua kita membuat keputusan. Ya, bagaimana beliau membuat keputusan, dan kita juga dalam kehidupan harian seperti Memazia cakap, kita boleh aplikasikan langkah-langkah ini membuat keputusan supaya kita tidak kita tidak tersalah langkah, kita tidak menyesal di kemudian hari, dan kita berpuas hati terhadap keputusan yang kita buat. Ya, kita berpuas hati, dan akan datangnya kita, ya, dapat menerimanya dengan baik. Ya, kalau kita membuat keputusan tanpa menggunakan langkah-langkah yang dicadangkan, dia akan lebih kepada membuat keputusan mengikut emosi. Jadi apakah langkah-langkah? Jadi sebelum ini Memazia hanya sebut secara sepintas lalu, iaitu langkah-langkah, ya. Langkah yang pertama, of course lah, kita mengumpul maklumat dan mewujudkan objektif, ya. Mengumpul maklumat dan mewujudkan objektif, iaitu nak kena tahu apakah masalah, ya, apakah yang menjejaskan keadaan seperti sekarang, ya, apakah garis masa di mana keputusan mesti dibuat, kena ambil kira itu, mengumpul semua maklumat, ya. Dan bolehkah orang lain membantu saya membuat keputusan, siapa yang akan dipengaruhi oleh keputusan ini, dan sekiranya saya melibatkan mereka dalam proses. Jadi yang ini ialah kita mengumpul maklumat terlebih dahulu, untuk kita tahu apakah masalah yang kita hadapi, ya. Tahap masalah yang kita hadapi, iaitu sama ada serius ke tidak ke, sama ada masalah yang dihadapi itu boleh ditangguh ataupun tidak, ya, emergency ataupun tidak, ya. Kalau emergency, kita terus saja buat keputusan. Kadang-kadang itu kalaulah katakan berlaku banjir, kita kena buat keputusan terus. Jadi kita terus, ya, kumpul maklumat dengan cepat, kemudian kita buat keputusan mengikut pengalaman-pengalaman kita yang sedia ada. Jadi kita kena buat keputusan dengan cepat. Tak perlulah kita di sini mendapat meminta pendapat kalau nak minta pendapat orang, seharusnya orang itu sudah ada di sekeliling kita. Ya, kalau kita baru nak kumpul orang, baru nak buat keputusan, terutamanya keputusan yang melibatkan kecemasan.
Okey, yang pertama itu adalah mengumpul maklumat. Ya. Dan menetapkan apa yang kita hala tuju kita. Okey, proses yang kedua, langkah yang kedua adalah mengenal pasti alternatif ya tanpa memilih satu. Jadi mengenal pasti, kita senaraikan dulu. Ya, alternatif ya semua masalah yang kita hadapi ya kita senaraikan alternatif dari perspektif yang berbeza ya kita senaraikan semua ya kalaulah emergency kita senaraikan dalam kepala lah mungkin tak sempat nak tulis-tulis semua kita senaraikan juga apakah alternatif yang boleh kita ambil ya kemudian sudah senarai kita susun ya dalam bentuk tema umum atau jadikan dia lebih mudah untuk disusun. Kita susun prioritinya ataupun kita susun mengikut apa yang kita boleh buat ya kemampuan kita susun mengikut sumber yang kita ada ya kita boleh gabung semua gitu ya kita susun mengikut apa yang boleh kita yang terbaik keputusan yang terbaik ya yang pertama kita rasa yang pertama yang mana so kita buat nombor 1 yang kedua yang mana kita tengok yang mana yang kita dah senaraikan okey kita senaraikan yang kedua yang boleh kita pilih sebagai penyelesaian okey dan senaraikan kemudian kita bandingkan yang ketiga membanding dan menilai alternatif jadi kita bandingkan kalau kita ambil keputusan ini apa dia punya risiko jadi kita kalau boleh senaraikan risikonya apa ya okey yang ini sebaiknya kalau kita menjadi ketua kita kalau sesuatu isu itu boleh dibincangkan bersama ya adalah lebih baik kita adakan perjumpaan dengan ahli kumpulan dan kita senaraikan bersama-sama ya pancarkan kalau ada projektor kita pancarkan kita senaraikan bersama-sama jadi semua orang memberikan idea untuk menyelesaikan masalah ya jadi selepas itu kita senaraikan pilihan-pilihannya kalau katakan yang pertama apa risiko yang kita akan hadapi ya apa kelebihan apa kelemahan apa risiko yang mungkin kita akan hadapi jika kita pilih alternatif daripada keputusan tersebut setiap alternatif yang kita buat ya hai laju ke okey masih bersama Mem Maziah ke jadi yang ini tak apa ya kalau yang ini ya kalau anda ada masa terluang boleh bersama dengan Mem Maziah okey jadi seterusnya ya setelah kita senaraikan dan kita senaraikan juga risiko ataupun kelebihan atau kelemahan setiap alternatif yang kita senaraikan sebaik-baiknya dalam dalam kumpulan ya jadi kalau sendiri kita akan jadi autokratik ya kadang-kadang keputusan yang kita buat sendiri itu tidak mendapat sambutan ataupun tidak mendapat kerjasama daripada orang. Jadi adalah lebih baik keputusan ini kita buat bersama-sama supaya ya mereka dari awal lagi mengetahui isu dan juga pilihan-pilihan keputusan yang boleh diambil dan kita timbang tara bersama-sama dan semua memahami isu dan juga memahami alternatif-alternatif yang ada dan juga memahami apakah risiko-risiko yang dihadapi sekiranya alternatif yang dipilih itu dibuat tindakan. Jadi yang ini akan mengurangkan risiko untuk gagal. Okey, so yang keempat setelah menilai baik dan buruk dan sebagainya, kemudian kita membuat pilihan. So seterusnya adalah membuat pilihan. Okey nak tengok. Okey.
Nak cek line okey tak? Okey, seterusnya adalah membuat pilihan. Jadi membuat pilihan ni setelah kita senaraikan tadilah. Kita senaraikan dan kita timbang tara mengikut keadaan, mengikut sumber, mengikut tenaga yang ada, mengikut masa. Ya, kita timbang semuanya dan apakah jangkaan risiko yang kita hadapi. Kemudian kita pilihlah keputusan yang terbaik. Jadi selepas memilih keputusan yang terbaik itu, kita yang keenam adalah memeriksa keputusan kita. Ya, memeriksa. Jadi pada peringkat yang paling penting kerana ia di mana akan mengambil kredit untuk sesuatu yang bekerja dengan baik dan mengakui bahawa penalaran anda adalah cacat. Jadi di sini memeriksa setelah mengambil tindakan, ya, melaksanakan keputusan, kita cek, ya, kita memantau, ya, pelaksanaan tindakan yang kita buat, ya. Dari masa ke semasa kita akan buat pemantauan sama ada yang terakhir adalah, ya, selepas melaksanakan keputusan, ya, kita semasa melaksanakan itu kita sentiasa kena buat pemantauan ataupun menilai keputusan yang kita buat. Semasa pemantauan itu kita bolehlah buat adjustment, ya, terhadap tindakan ataupun keputusan yang kita dah buat. Ya, jadi dalam membuat keputusan ini untuk mendapat kerjasama, ya, kita seharusnya lah melibatkan semua ahli dalam kumpulan. Ya, kita hendaklah melibatkan semua dalam ahli kumpulan. Okey, itu adalah 6 langkah yang mana yang boleh membantu kita membuat tindakan yang mengurangkan risiko. Ya, mengurangkan risiko terhadap keputusan yang kita buat. Dan sekiranya, ya, dalam kumpulan adalah lebih baik kita membuat keputusan dalam kumpulan. Ya, kalau dalam kumpulan itu kita buat secara bersama-sama, itu adalah dalam dalam demokrasi. Ya, kita melibatkan semua dalam demokrasi. Dan keputusan ini juga kita boleh, ya, empowerment kepada orang yang kita pimpin. Kita empowerment yang ini biasanya dalam kepimpinan distributed, ya, teragih. Bila dalam kepimpinan teragih, yang mana kita banyak beri empowerment kepada orang ketua unit kecil yang di bawah kita untuk membuat keputusan. Jadi empowerment ini, walaupun empowerment kita kena pantau, ya, kita kena pantau dan sentiasalah berbincang dengan ketua unit, walaupun dia seharusnya membuat keputusan, tetapi orang bawahan kita yang kita serahkan tugas itu hendaklah, ya, melaporkan sebelum keputusan itu dilaksanakan. Jadi dia minta, seharusnya dia meminta pandangan kita, iaitu adalah secara teragih ataupun kita bagi empowerment untuk membuat keputusan. Dan yang kita tak mahu adalah yang laissez-faire. Ya, keputusan itu tak tahu siapa yang buat. Siapa-siapa pun boleh buat, kita tak ada pemantauan. Itu yang kalau laissez-faire, ya, siapa-siapa boleh buat keputusan tanpa pemantauan, jadi itu akan memberikan kesan kepada kumpulan ataupun organisasi. Jadi sebaiknya adalah mengikut keadaan, ya, kematangan ahli kumpulan. Mengikut kematangan ahli kumpulan. Kalau kumpulan yang baru, jadi tak semestinya semua yang terbaik adalah yang teragih, tidak. Tapi seboleh-bolehnya, ya, kita ke arah yang teragih.
Ya, keputusan itu dibuat kepada yang teragih. Tetapi kalaulah kumpulan kematangan kumpulan kita itu ia satu kumpulan yang baru, ya, adalah lebih baik dibuat secara autokratik, iaitu di mana ketua ya membuat keputusan bagi pihak ahli kumpulan. Iaitu sekiranya ya katakan 80% ahli kumpulan adalah novice ataupun yang baru dalam organisasi kita. Jadi kalau baru, kita akan lebih menggunakan autokratik. Keputusan itu dibuat oleh ketua. Ya, bukannya tak bagus, tetapi bergantung kepada ahli kumpulan tersebut. Ya, bagaimana situasi, bagaimana kemahiran dalam ahli kumpulan tersebut, bagaimana ilmu yang ada dalam ahli kumpulan tersebut. Jadi katakan kematangannya adalah lebih kurang sama, iaitu ketua dengan pengikut, kematangannya adalah dalam level yang sama. Jadi bolehlah kita gunakan keputusan itu kita buat bersama-sama. Ya, tetapi kalau kita boleh bimbing ya pengikut yang baru untuk membuat keputusan bersama, itu adalah lebih baik. Ya. Dan sudah tentulah kalau kita sudah ya mempunyai kepercayaan terhadap orang yang kita pimpin, kita akan buat empowerment di mana mereka boleh membuat keputusan sendiri dengan mengambil pandangan daripada ketua ya ke arah kepimpinan yang teragih ataupun distributed leadership. Ya. Okey. Jadi itu adalah 6 langkah proses membuat keputusan. Ya, saya recap kembali. Ya, yang pertama adalah mengumpul maklumat, yang kedua mengenal pasti alternatif tanpa memilih. Jadi senaraikan semua. Ini biasanya kita buat dalam bentuk sumbang saran. Ya, bagi je pendapat, bagi tak ada salah dan tak ada salah ataupun betul. Jadi di sini senaraikan semua. Yang kedua, yang ketiga tadi adalah membandingkan dan menilai alternatif. Jadi selepas disenaraikan kita banding dan menilai buruk baik, yang mana yang prioriti, yang mana kita dasarkan sumber dan sebagainya. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, membuat pilihan. Jadi selepas kita dah dapat semua maklumat, kita timbang, kita senaraikan, kita buat mengikut senarai, ya, pemberat dan sebagainya, kita buat pilihan. Selepas buat pilihan, kita kena laksanakan. Jadi kalau buat pilihan tak laksanakan, tidak mendatangkan hasil juga. Ya, tidak mendatangkan hasil. Jadi selepas kita buat pilihan, kita kena buat tindakan. Jadi selepas buat tindakan, semasa buat tindakan dan selepas itu, kita hendaklah sentiasa membuat pemantauan dan memeriksa keputusan kita. Sama ada semasa kita buat tindakan itu, selepas kita melaksanakan keputusan, selepas kita memilih, buat pilihan, kita laksanakan. Semasa pelaksanaan itu, kita hendaklah sentiasa memantau agar kita dapat buat penambahbaikan sepanjang pelaksanaan. Okey, jadi terima kasih kerana bersama dengan Mem Mazia, ya. Kalau dapat komen, ya. Jadi kalau mungkin Mem Mazia laju ataupun ya tidak jelas, bolehlah komen di sini. Terima kasih atas komen. Ya. Okey. Jadi harap ya perkongsian Mem Mazia ini dapat ya mematangkan kita dalam membuat keputusan. Begitu juga keputusan harian kita, ya. Kalau kita nak buat keputusan, katakanlah kita nak beli properti ke, katakan kita nak beli rumah, kita nak beli tanah,
ya, ataupun kita nak sama ada kita nak melancong ataupun tidak sekarang. Contohnya, kita kena ikut proses itu dapatkan maklumat, ya, boleh atau tidak melancong sekarang. Di mana kita boleh pergi. Ya, contohnya kalau dalam negeri, kita dapatkan maklumat tu juga dulu, ya. Kalau katakanlah kita nak travel ataupun kita nak, ya, membantu meningkatkan industri pelancongan dalam negeri, jika dibenarkan, ya, sekarang ini, ya, akan dibenarkan untuk hanya sekiranya mendapat 2 vaksin penuh, ya, mungkin kita boleh melancong di dalam negeri. Jadi kalau kita buat keputusan untuk melancong, kita senaraikan di mana kita nak melancong, ya, kita nak bercuti, dan kita senaraikan boleh ataupun tidak, bagaimana prosedurnya, bagaimana risiko, tempatnya dan perbelanjaannya, kosnya, dan apakah ya, keperluan-keperluan kita nak merentas daerah, ya, sama ada kita perlu mendapat kebenaran polis ataupun tidak. So yang maklumat ini kita kena kumpul. Kemudian kenal pasti alternatif, ya, kita nak pergi mana, kita senaraikan, ataupun nak melancong ke mana, kita senaraikan. Kemudian apakah pilihan yang kita ada. Kemudian kita kenal pasti dan semua. Yang kedua, kemudian kita bandingkan, ya, mungkin dari segi tenaga kita, ya, dari segi penglibatan, kita senaraikan, kemudian kita pilih, ya, kita buat perbandingan, kemudian baru kita pilih. Kemudian bila kita pilih, kita buat keputusan dan kita laksanakan. Ya, laksanakan, dan dari semasa ke semasa kita buat penilaian. Ya, supaya katakan kita dah sampai ke satu tempat. Jadi tempat yang kita pilih itu tak sesuai. Jadi kita boleh buat penilaian semasa itu dan kita boleh ubah. Ya, contoh itu adalah contoh untuk membuat keputusan dalam kehidupan seharian. Okey. Jadi hai, terima kasih bersama dengan Memazia. Hai, apa khabar? Okey, harap semuanya sihat, ya, dan boleh dapat buat keputusan dengan rasional. Ya, jadi jangan elakkan daripada terus membuat keputusan. Kata nak buat keputusan, katakanlah nak beli rumah, terus beli rumah, ya, tanpa kita buat senaraikan, ya, kita melalui 6 langkah proses membuat keputusan tadi. Okey, ada komen, ya, ada sharing, ada yang nak kongsi tentang membuat keputusan ini. Ya, tak semestinya kita menjadi ketua, ya. Kita orang biasa pun, ya, boleh gunakan 6 langkah membuat keputusan ini. Ya, supaya kita tidak menyesal ataupun kita dapat kurangkan risiko yang tidak baik ataupun mengurangkan risiko kegagalan, ya. Jadi alhamdulillah hujan, ya. Sekarang ini hujan, ya, alhamdulillah, ya. Hujan. Assalamualaikum Hafiz, Tuan Hafiz. Jadi sembang tentang 6 langkah membuat keputusan, ya, tak kira walaupun kita sebagai ketua ataupun sebagai pengikut,
untuk mengelakkan keputusan kita dibuat mengikut emosi, maka kita perlulah melalui 6 langkah ya membuat keputusan. Iaitu 6 langkah. Yang pertama adalah hujan rahmat tahun baru ya. Hujan. Alhamdulillah. Sana pun hujan ya, tempat Tuan Hafiz hujan juga. Mazia di sini baru hujan. Ya, baru hujan. Alhamdulillah. Ya, harap-harap dia ya COVID-19 yang ada di udara itu dibawa oleh hujan. Ya, mana-mana yang ada di udara airborne tu dapat ya diserap oleh air hujan dan dibawa pergi. Ya. Jadi tak ada dalam udara. Jadi itu membersihkan udara. Ya, alhamdulillah hujan rahmat. Ya, hujan tahun baru ini adalah ya tahun baru kita. Okey. Jadi kalau ada komen tentang keputusan, jadi elakkan daripada keputusan itu dibuat menggunakan emosi. Jadi dalam episod-episod lepas ya, Mazia cadangkan kalau melibatkan emosi ya, terutamanya kita dalam pertengkaran, pergaduhan ya, marah ya, kalau kita dalam keadaan emosi, sedih, kalau dalam keadaan kita kecewa ya, kita putus asa dan sebagainya, harap dapat ditangguhkan membuat keputusan ini ya, supaya dalam keadaan tenang. Kalau Mazia biasanya kalau keputusan yang besar, Mazia akan tangguhkan dalam masa 3 hari. Ya, Mazia akan tangguhkan. Katakanlah emosi terganggu. Ya, kita dalam keadaan yang tegang, ya, mungkin kita mempunyai pendapat yang lain dan kita dalam keadaan ya pertengkaran, ya, menegakkan pendapat masing-masing, ya, kita rasa kita betul, ya, menyebabkan ketegangan dan sebagainya. So, lebih baiklah keputusan itu ditangguhkan kalau Mazia dalam 3 hari. Ya, di mana pada hari ketiga itulah, kalau kita masih stick kepada keputusan pada hari pertama, pada hari kedua dan pada hari ketiga, keputusan yang masih sama, contohnya kita pilih keputusan nak biasanya yang tak menyenangkan lah, katakanlah nak yang tak menyenangkan apa dia? Biasanya perpisahan lah, ya. Kalau perpisahan lah, katakan kita ada hubungan, ya, mungkin suami isteri ataupun sebagainya, ya, sudah tentulah ada kita berselisih pendapat dan sebagainya. Jadi kalau katakanlah nak buat keputusan berpisah, contohlah, ini contoh sebab keputusan itu sangat besar, melibatkan semua orang. Jadi kalau nak semasa bertengkar itu, keputusan anda membuat keputusan untuk berpisah. So, tangguhkan dulu, ya. Tangguhkan dulu sehingga hari ketiga. Ya, hari pertama itu emosi sangat tinggi. Jadi kalau kita buat keputusan untuk berpisah, so simpan dulu. Jangan buat keputusan lagi. So, kita simpan dulu keputusan itu. Kalau hari kedua masih lagi nak berpisah, kita tangguhkan dulu juga. Sebab hari kedua mungkin belum tenang. So, kalau hari ketiga masih juga keputusan yang sama, ya, pada hari ketiga itu Mazia percaya keputusan itu telah dibuat melalui 6 langkah ini. 6 langkah yang Mazia sebutkan. Contohnya kata nak berpisah. Ya, contoh. So, hari pertama Mazia percaya
tidak dapat membuat keputusan itu menggunakan 6 langkah tadi, iaitu mengumpul maklumat, mengenal pasti alternatif, membandingkan, membuat pilihan, melaksanakan dan memeriksa keputusan. So memilih keputusan itu hari pertama, kalau sudah pilih keputusan, tangguh dulu. Hari kedua, masih lagi keputusan yang sama, tangguh dulu. Hari ketiga, nilai semula. Lalui semula langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, buat pilihan keputusan. Pada hari ketiga itu, barulah laksanakan keputusan. Hari ketiga, barulah buat langkah yang kelima, laksanakan keputusan. Tetapi dengan syarat, emosi itu dah turun dari hari pertama, kedua, ketiga. Katakan sebagai contoh, hari pertama kita bertegar, kita dalam emosi yang tinggi, kita bertengkar, hari pertama. Hari kedua kita bertengkar juga, so hari kedua itu dikira hari pertama. Di mana kita kira emosi itu, emosi kita terganggu pada itu adalah hari pertama. Katakanlah hari pertama bertengkar, hari kedua bertengkar, hari ketiga bertengkar. So, hari ketiga itu dikira hari pertama untuk buat keputusan. Jadi supaya kita buat keputusan itu dengan rasional. Supaya kita dapat buat keputusan itu menggunakan akal fikiran. Bukan dipengaruhi oleh emosi. Itu tips yang mungkin boleh digunakan oleh viewers untuk membuat keputusan yang besar, tanpa dipengaruhi oleh emosi. Sebab bila kita dah tenang, kita akan ingat contoh, kalau kita buat hari pertama, hari yang kita bertengkar itu, kita terus buat keputusan nak berpisah, pada hari pertama itu kita hanya membayangkan yang buruk saja. Kita tak bayangkan saat-saat gembira kita. Jadi kalau hari ketiga itu, insya-Allah kita dapat buat pertimbangan yang baik dan dalam keadaan tenang, kita dapat buat pertimbangan di mana kita dapat bayangkan saat-saat baik, saat-saat yang buruk, dan kita boleh buat pertimbangan. Langkah ketiga buat perbandingan. Langkah keempat baru boleh buat pilihan keputusan. Jadi kalau itu melibatkan emosi, keputusan yang melibatkan emosi. Kalau yang tadilah yang melibatkan perasaan marah, yang melibatkan perasaan kecewa, itu kita kena buat semasa kita bertenang. Jadi biasanya bertenang itu lebih baiklah buat pada hari yang ketiga. Itu mengelakkan daripada kita buat kesilapan yang disebabkan oleh keputusan dipengaruhi oleh emosi. Okey, jadi itu adalah perkongsian Mem Maziah pada hari ini. Harap dapat manfaat, harap dapat memberi manfaat kepada semua yang berada bersama Mem Maziah. Jadi Mem Maziah akhiri sembang Mem Maziah pada hari ini dengan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Okay, bye.